أش- أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وجاهد بجهاده وتمسك بسنته إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah SWT kerana pada malam ini kita dapat bersiaran secara langsung daripada bukit sini bukit-bukit belakang ni. Hujan lebat nampaknya di luar sana. Alhamdulillah dapat ke udara dengan baik, insya-Allah. Saya sekarang ni bersiaran dari bilik bujang pelajar Akademi Islam Universiti Malaya. Dia ni semuanya dah grad, baru grad. Tapi mereka belum lagi keluar pada rumah sewa ni. Alhamdulillah dapat bersama. InsyaAllah esok saya ada dua program pagi dan petang. Seperti mana yang saya janji dengan upah untuk tajuk terapi solat. Terapi solat ni mungkin kita akan bagi basic dulu. Sebab dia perlu, kalau ikutnya kita akan ada amalinya, ada praktikumnya. Kalau di rumah tu mungkin insyaAllah lah di rumah tu saya akan cuba menggunakan teknologi yang mudah, boleh tengok bagaimana saya akan tunjuk cara kita cara kita berbentuk amali lah, praktikal dalam terapi solat. Dulu kita buat smart solat, tapi sekarang ni kita angkat sikit, kita lebih mendalam lagi terapi. Walaupun kita kata ada setengah orang kata, ada ke zaman Rasulullah tu ada tak terapi solat? Dan sebenarnya terapi solat ni kita nak tambah nilai. Dia tak lari daripada kaedah asalnya tu, tak lari. Tetapi kita nak bagi kemas lagi. Kadang-kadang kita ni solat ni buat lebih kurang. Kita buat lebih kurang dan kita tak ambil berat sangatlah. Fizikal kita bergerak pun tak betul-betul. Perkataan kita ataupun qauli kan dia ada tiga kan. Satu rukun qauli, rukun fi'li dan rukun qalbi. Sepatutnya tiga-tiga ni digandingkan. Kita jadikan sebagai terapi gerakan kita tu. Kalau kita tengok dalam buku ni, buku Safinatul Najah ni kan dia asas. Ini kami gunakan untuk latihan kepada asnaf di bawah mawib. Tapi buku ni diterbitkan oleh sahabat-sahabat kita di Persatuan Ulama dan juga disemak juga oleh kami punya naib pengurusi Persatuan Ulama wilayah ni, Datuk Dr. Luqman Mufti. Dan kita pun ada bahan banyak yang Mufti terbitkan dalam buku cara percuma ni, doa menghadapi dugaan musibah ni, dikeluarkan oleh pejabat Mufti. Kebetulan Mufti wilayah ni Timbalan Pengurusi Persatuan Ulama Malaysia, cawangan wilayah Persekutuan. Saya sebagai trainer di bahagian dakwah dan latihan di Persatuan Ulama. Jadi sebab tu saya kerap kali turun ke wilayah. Baik, berbalik kepada terapi solat ni. Yang pertama kita nak kena faham, dalam buku ni pun ada, buku ni sahabat-sahabat saya juga terjemah daripada kitab Arab, Safinatul Najah ataupun Safinatul Najah fil ilmil fiqh. Di asasnya, dalam ni ada asasnya. Kita ada tiga perkara yang kita peringkat awal tu kita kena gabungkan. Satu fi'li, yang kedua qauli, yang ketiga qalbi. Kita mula dengan usalli ataupun dalam hati kita ni, kasat kita ni apa dia? Niat kita ni apa? Jadi kita akan mula dengan niat.
Masa kita niat tu, kita akan berada ketika berdiri betul dan niat perkara qalbi. Kemudian qaulinya tu ialah takbir. Di situ permulaan kita. Jadi berdiri kita tu, ni saya duduk kalau kita berdiri, kita tegak, kita masuk berdiri tu bukan kita duduk macam kita kempeskan perut, tidak, kita tegak macam mana orang yang nak kawat. Siapa yang biasa belajar kawat tu dia akan faham lah. Macam nak kawat tu kita berdiri tegak, jadi kita buka dia punya ruang kita pernafasan kita, dada kita ni, kita angkat. Setiap kali kita nak ucapkan ataupun kita nak menggunakan rukun qauli ataupun perkataan yang kita nak ucapkan tu, kita tarik nafas. Kita buka dada kita, bukan buka dada, buka baju lah maksudnya. Kita tegak, mata kita melihat tempat sujud, kita angkat berdiri macam ni, sebagai contoh lah. InsyaAllah saya akan jumpa tengok, saya upaya kalau boleh nampak lah. Tapi patutnya saya kena duduk jauh. Maksudnya kita berdiri tegak betul. Tegak itu, kaki kita bukan duduk gitu. Kalau kita tengok orang solat di masjid tu begitu kan, patutnya gitu. Hala ke kiblat. Bukan gitu. Tapak kaki kita gitu. Dan kita jengkaikan di antara tumit ke tumit tu sejengkai. Kalau bagi yang lelaki lah, kalau yang bagi perempuan tu dia rapat. Kan rapat. Bagi lelaki tu dia akan buka, dia kangkang bagi sejengkai tumit dia. Jadi berdiri, kita berdiri betul-betul. Berdiri tu maksudnya bukan gitu Dia macam perut kita tu kempes Jadi gitu bukan bentuk terapi. Dia kena tegak, tarik nafas. Kita nak baca Quran ke, kita nak tilawah kan selalunya, kita akan gitu kan. Kita tarik nafas, kita tahan nafas. Ataupun kita nak baca Fatihah, kita tahan, tarik nafas, kita tahan nafas kita dan kita buka dada kita mula Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun kalau kita nak baca Taranum ataupun Al-Quran, kita tarik nafas, tahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia akan turun balik. Tarik balik. Itu bentuk terapi dari segi fizikal kita. Jadi kita mula dengan rukun fi'li, perbuatan berdiri betul, kaki kita hala ke kiblat. Kemudian ketika itu juga kita akan mula dengan niat kita. Niat kita, dan ketika itu juga kita akan ucapkan rukun qauli kita, takbiratul ihram. Kalau kita faham makna makna solah, as-solah bermakna doa. Dalam bahasa Arab, solat tu disebut sebagai doa. Dari segi bahasanya. Kalau dari segi definitionnya ataupun pentarifan yang diberi ta'rif ataupun diberi definisi oleh ahlul fuqaha. Ahlul fuqaha ni ahli fiqh. Ahlul fuqaha memberi pentarifan, memberi definisi aqwalun, alif qaf waw alif lam, aqwalun itu beberapa perkataan. Aqwalun beberapa perkataan. Aqwalun daripada qaulun. Qaulun mufrad singular, aqwalun jamak ataupun plural. Okey. Jadi bila kita klasifikasikan tiga bahagian ni, perkataan tu kita letakkan qaulun, qauli. Kalau kita belajar bahasa Arab, insya-Allah nanti Ramadan ni kita bertadabbur, insya-Allah saya akan bagi sikit asas-asas dia, asas untuk kita memahami Al-Quran. Jadi kita gunakan masa sepenuhnya juga bulan Ramadan ni untuk bertadabbur, dan saya akan ajar sikit asas al-lughatul Arabiyah ni. Tapi fokus kita kepada lughatul Quran. Okey. Jadi aqwalun beberapa perkataan. Sebab dalam solat kita ada perkataan-perkataan yang menjadi perkataan rukun. Itu beberapa perkataan. Dan perkataan aqwalun tu jadi jamak ataupun plural. Wa af'alun, dan beberapa perbuatan. Af'alun berbentuk kalimah jamak ataupun plural. Kalau
kita jadikan dia sebagai perbuatan, kita nisbahkan kepada qaulun, jadi qauli, fi'lun, fi'li. Kalau perkataan qaulun, qauli, fi'lun, fi'li. Itu ya di hujung tu ya, ada dua ya, satu ya nisbah, satu ya dhamir. Dinisbahkan kepada perkataan. Dinisbahkan kepada perkataan. Tapi kalau jadi ya dhamir tu saya, ana, saya. Sebab itu bila kita sebut qaulun, qauli, dia bukan qauli tapi qauli, qauliyun, fi'liyun. Dia ada syadah. Kalau kita tak qauli, perkataanku, fi'li, perbuatanku, itu perbezaan. Sebab itu dalam mengenali dhamir ni kita kena tengok nisbah ataupun dhamir. Kalau nisbah dia kena ada syadah. Macam Misrun. Misrun tu Mesir. Tapi kita nak kata saya ni warga negara Mesir. Misri, ana Misri. Melayu. Kalau kita nak kata saya ni orang Melayu, warga negara Malaysia. Malayui. Malizi. Malaysia, Malizi. Ada Z bukan Malizi dah. Malizi. Dia ada syaddah. Kita poinnya tu. Apa yang penting di sini? Kita bila nak jadikan solat itu sebagai terapi, permulaan kita. Permulaan kita berdiri tadi, berdiri betul-betul, tegak betul-betul, tarik nafas betul-betul, dan kaki kita straight menghadap kiblat. Ketika itu ada 3 rukun yang kita akan laksanakan serentak. Satu, berdiri betul tu ialah perbuatan. Rukun berdiri betul. Yang kedua, ketika itu juga kita nak takbiratul ihram. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bi takbir wa muhtatamatun bi taslim yuta'abbadu biha bi syara'ita makhsusah. Beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram. Takbir. Allahu Akbar tu ya takbiratul ihram. Itu wajib. Itu rukun qauli. Dan disudahi dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Dengannya juga kita beribadah kepada Allah dengan beberapa syarat-syarat yang tertentu. Jadi solat yang menepati syarat tertentu tu, dia akan menjadi terapi. Dia akan, solat kita tetap kesan. Ada nilai, ada kesan kita dalam kehidupan kita. Sebab tu, kalau kita buka ayat surah ke-29, kita ada 114 surah. Siapa yang ada buat yang install smart Quran, Jakim, mudah. Tengok surah yang ke-29. Surah ni namanya surah Al-Ankabut, ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Utlu tu maksudnya bacalah. Ma'uhiya, apa yang telah diwahyukan kepada engkau, ilaika ya Muhammad, minal kitab, daripada Alkitab, Al-Quran. Jadi Allah suruh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, baca apa yang diwahyukan kepada engkau daripada Alkitab tu, wahai Muhammad. Wa aqimis salah. Wa aqimis salata. Wa aqimis salah. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad daripada Alkitab tu. Wa aqimis solat, dirikan olehmu akan solat. Bukan mengerjakan solat, tapi dirikan. Aqim maksudnya diri. Berdiri betul-betul. Jadi maksudnya mula daripada diri itu kita lakukan semua dalam bentuk teori, dalam bentuk amali, perbuatan dan juga perkataan. Jadi akhim tu maksud dirikan. Maksudnya kita tegak solat kita tu bukan jenis kita kata orang Kedah kata cerai solat ni cerai. Jadi maksudnya tak bersungguh-sungguh. Okey. Dirikan olehmu akan solat sesungguhnya.
Sesungguhnya solat itu dapat mencegah kamu daripada perbuatan buruk dan mungkar. Buruk dan mungkar. Jadi macam mana kesan? Jadi masalah sekarang ni kita ni nak jadikan solat tu sebagai kesan. Bila kita habis solat, kita tak lakukan perkara keburukan. Kita tak lakukan kemungkaran. Sebab tu kita perkemaskan lagi kita sebut sebagai solat ni sebagai satu terapi. Okey, kita mula macam mana? Yang rukunnya Allahu Akbar, yang mula-mula tu. Yang rukunnya juga berdiri betul, dan rukunnya juga lintasan hati kita. Apa lintasan hati kita? Usalli tu lintasan hati, menyahajakan solat kita. Dalam hati kita tu kita ingat niat kita apa? Nak solat. Nak solat. Dia mesti dalam niat itu tu kena ada aku nak solat, aku solat. Aku sembahyang. Dan sembahyang apa? Sembahyang fardu. Fardu apa? Itu dia katakan ta'yin tu. Ta'yin itu ialah waktu. Fardu bukan sunat. Fardu kena sebut fardu. Aku macam isyak ni, saya pasal saya musafir, saya jamak maghrib pada isyak, tak kalah kabut sangat. Jadi niat kita tu dalam hati kita, lintasan hati kita tu aku solat. Di mana nak mula niat? Ketika takbiratul ihram. Kita jangan kita susun. Dalam lintasan hati bila kita Allahu Akbar tu, semasa Allahu Akbar di situ ada lintasan hati kita berniat aku solat fardu wajib, isyak ialah waktu ataupun ta'yin. Tiga-tiga ni kena ada. Paling kurang 3 ni. Kalau kita berjamaah, kita sebagai makmum kena sebut makmum. Kalau tidak, tak boleh. Tak sah solat kita sebab kita ikut imam tapi kita tak niat ikut imam. Tetapi kalau imam tak niat imam, sah solat tu, cuma dia tak dapat pahala berjamaah. Itu no. Saja aku solat fardu isyak. Saja aku solat fardu subuh. Sahaja, menyahajakan. Saya nak terjemah mana yang sesuai. Tapi sekarang ni kita ada menggunakan menyahajakan. Maksudnya tak ada, bukan kita dipaksa ke dia apa kan, tapi kita atas kerelaan kita. Kita nak solat. Tidak ada dipaksa oleh sesiapa. Tapi atas kewajipan kita kepada Allah, kita wajib solat. Kita menyahajakan dia, maksudnya aku nak solat. Aku bukan nak minum air. Ataupun kita kata aku nak solat, tiba-tiba kita minum air. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama saya di belakang saya ni saudara Fikri. Dia baru grad, dia orang baling. Ini santai malam ni, kita santai-santai lah. Dia menguruskan program esok dan sebelum ni lah. Dia dah habis dah. Ambil pengajian apa? Sejarah dan Tamadun Islam. Sejarah dan Tamadun di bawah Profesor Dr. Roslan. Dr. Roslan, dia Setiausaha Persatuan Ulama Malaysia. Profesor Dr. Roslan ni dia Setiausaha Agung Persatuan Ulama Malaysia. Dr. Khairul Anwar tu dia Setiausaha Persatuan Ulama Malaysia cawangan wilayah. Sahabat-sahabat saya juga. Ini anak buah yang dia akan menguruskan program asnaf di bawah Mawib ni. Okey, berbalik kepada tadi. Baik. Kita nak mula ni biar kemas betul-betul ni. Kadang-kadang kita tengok orang nak solat di masjid, kita tengok angkat tangan pun low ataupun cara dia mula nak solat tu tak nampak kemas, tak betul-betul siap sedia. Walaupun dia seorang tentera, dalam tentera tu dia dilatih dengan mengemaskan baris dia punya soft dia. Tapi bila dia dah pencin, dia masuk solat dalam masjid, kadang-kadang dia juga seorang imam, tak kemas jadi low ini masalahnya. Jadi kita kena kemas betul sebab kita nak menghadap Allah SWT. Macam mana disebut wa aqimus solah, dirikan solat. Innas solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah kamu daripada perbuatan buruk dan mungkar. Okey.
Jadi tiga-tiga ni adalah rukun yang kita sentakkan dengan niat, qalbi, dengan perkataan kita tadi, qauli tadi, Allahu Akbar, dan berdiri betul. Kemah berdiri betul, terus kita ucapkan, sebut Allahu Akbar, dan masa yang sama juga niat dari saja aku sembahyang atau solat, fardu, isya. Kalau kita bersendirian kerana Allah Ta'ala. Tapi kalau kita makmuman lillahi ta'ala. Kalau kita imam, imaman lillahi ta'ala. Cuma imam kalau terlupa niat imam, solat dia sah, tapi dia tak dapat pahala berjamaah. Tapi kalau apa nama hari Jumaat, kalau dia tak niat imam, rosak. Itu berbeza. Tapi apa yang saya nak sebut sini, nak sentuh sini ialah bila sebut terapi itu berdiri tegak betul, tarik nafas, tahan nafas, Allahu Akbar. Itu yang wajib. Tapi kalau yang sunatnya tu, sunat hai'ahnya tu, angkat tangan. Angkat tangan ni, kalau lelaki tu dia punya siku dia tu, dia ketiak dia terbuka. Kalau perempuan dikapitkan. Yang paling tepatnya tu, perkataan dan perbuatan itu selari, serentak. Bila kita angkat tangan, bila kita mula takbir, Allahu Akbar, jadi bar itu, bila tapak tangan kita, kena dada kita, kena perut kita, antara dada dan perut kita tu, bar dah situ. Allah kan, ni, cuping telinga ni. Kalau kata perempuan, kita rapatkan, Allahu Akbar, jadi maksudnya, Allahu Akbar, daripada Allah, mula kita Allah tu, tangan kita bergerak, bar tu, sudah tangan kita dah kena di perut kita, ataupun di dada kita, antara dada dan perut. Jadi serentak. Itu kalau kita bicara soal terapi ni, dia kena perbuatan dan perkataan itu seiring, sejalan. Kalau tak seiring tu, bukanlah tak sah solat. Sebab kita nak latih terapi. Jadi, angkat tu. Perempuan, kalau tangan macam ni, kalau kita buat macam ni, kita rasa apa? Dia punya siku kita ni. Kan? Kita kata kemah. Kalau kita, setiap kali kita angkat tangan, bila kita angkat itu, berartinya pergerakan siku kita ni. Kan? Dia macam exercise. Bukan solat tu exercise. Tapi kalau kita solat betul-betul, dia memberikan satu latihan kepada kita, pergerakan tangan kita tu macam exercise. Kan? Kalau kita Allahu Akbar setengah, Allahu Akbar, jadi tangan begitu ya. Tak bersungguh. Jadi perempuan buat tangan itu rasa macam mana? Rasa siku macam mana? Rasa bahu kita macam mana? Bahu kita, siku kita, pergerakan kita tu. Kalau kita solat tarawih nanti, sebab kita akan solat tarawih ni kan lagi banyak. Itu juga memberikan satu kesedaran kita. Fizikal kita bergerak sungguh-sungguh. Jadi kemas. Jadi dia macam spring. Itu walaupun sunat angkat tangan, tetapi sunat itu yang banyak. Bila kita buat betul-betul itu, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ataupun kalau kita daripada bawah kan, nak daripada bawah kita nak sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Boleh juga. Daripada bawah. Allahu Akbar. Serentak. Ataupun angkat tangan dulu. Allahu Akbar. Jadi seiring, kita apa? Lagu apa? Seiring sejalan satu. Tapi apa nama, kalau lagu ni, irama dan lagu tak dapat dipisahkan. Irama dan lagu, mudah anda faham lah. Irama dan lagu tidak dapat dipisahkan. Jadi serentak. Okey. Bila dah, ini bentuk pergerakan fizikal kita. Masa kita mula berdiri tu, dah kita tegak elok, tengok tempat sujud. Jadi setiap kali kita nak ucapkan tu, kita tarik nafas, tahan nafas. Tahan nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia akan lain. Lepas tu bila kita nak mula alhamdulillah, tarik nafas balik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tarik nafas. Ar-Rahmanir Rahim. Tarik nafas balik.
Maliki yaumiddin. Orang lelaki boleh suara kuat lah. Perempuan kalau sesama jemaah dia tu, dia boleh dengar sesama dia lah. Jadi tak boleh macam mana orang lelaki solat. Jadi dia lain lah. Jadi setiap kali kita nak mula ayat, jadi tarik nafas, angkat nafas. Macam tu juga kita nak baca Quran lah. Kita nak azan lah. Azan kan, tarik nafas dulu baru kita mula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu kita pun tarik nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia lain. Jadi kita solat juga, kita terutama solat tarawih ni solat yang banyak rakaat. Jadi kita kita banyak rakaat lah, sampai 20 rakaat. Jadi bila kita buat betul-betul ikut terapi dah, insya-Allah sepanjang Ramadan kita buat tarawih lepas Ramadan tu dia lain macam, pasal lain, kesihatan badan kita lain. Okey. Kita bermula dengan yang kita kata doa iftitah. Kan ada yang kata doa lain, doa iftitah. Saya bila mengajar anak-anak kafir ni yang cerdik sikit ni, dululah. Bila kita kata doa iftitah, dia persoalkan pada saya, Ustaz, kami tengok makna yang kami duk baca tu daripada Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tak jumpa pun minta kepada Allah. Jadi tapi tak apalah, kita dah prepare kan. Sebab kita dah prepare budak-budak ni, kita taklah suruh dia baca sampai habis. Sebab takut dia tak mampu nak hafal sampai habis. Tapi sebenarnya doa tu bukan di situ. Kalau kita sambung yang saya hantar pada opah tu, yang hantar pada opah tu, wajjahtu wajhiya lillazi, kan di situ ada Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Allah, engkaulah Malik, Raja, tidak ada Tuhan melainkan engkau, ya, melainkan engkau. Anta Rabbi, engkau Tuhanku. Jangan kita baca buat itu tangan kan, kita duduk gitulah. Tak ni pula macam kita nak ceramah pula, macam kita nak bercakap kan. Jangan, bukan begitu. Tapi tangan kita di sini, kita letak di perut kita, ataupun antara dada dan perut tu, kita letak gitu. Allahumma antal maliku la, ni lepas sambung wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Anta Rabbi, engkau lah Tuhanku, wa ana abduka, aku adalah hambamu. Zalamtu nafsi, aku telah menzalimi diriku. Wa i'taraftu, aku declare. Aku maksud declare lah, wa i'taraftu ada makna lain lagi. Hilang dah. Wa i'taraftu, aku declare, aku mengaku, wa'taraftu bizambi, dengan dosa-dosa yang telah aku lakukan. Faghfirli dzunubi jami'a, ampunkanlah segala dosaku sekalian. Jadi di situ baru kita minta kan. Kita minta kepada Allah, faghfirli dzunubi, baru kita boleh kata doa iftitah. Kalau ada puan yang nak tanya sama sambil saya cakap ni, bolehlah. Ada yang hafal sampai habis ni. Faghfirli dzunubi jami'a, aku mohon keampunanmu segala dosa-dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tak ada, sesungguhnya tak ada siapa pun yang boleh mengampun dosa-dosaku melainkan engkau, ya Allah. Ini kita minta supaya Allah ampun dosa kita dalam doa iftitah ataupun tawajuh. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Di situ saya sebut takbir iftitah. Yang wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh sampai habis tu saya sebut tawajuh. Tapi doa yang kita minta, yang kita kata doa iftitah tu di mana? Selepas kita kata
Wa ana abduka zalamtu nafsi, kita mengaku, kita membuat pengakuan aku telah menzalimi diriku, wa taraftu, aku membuat deklarasi, aku iktiraf, aku mengaku. Bizambi, aku telah melakukan dosa. Faghfir li zunubi jami'a. Ampunkanlah segala dosa-dosaku sekalian. Ini dalam bentuk terapi, di situ kita faham, kita baca, kita faham, insya-Allah dia akan memberikan satu kesan dalam hidup kita. Lepas tu fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, tak ada siapa pun yang boleh mengampun segala dosa-dosaku melainkan engkau ya Allah. Itu satu, kita minta ampun. Yang kedua, dalam iftitah ni, dalam tawajuh ni, kita minta yang keduanya, wahdini li ahsanil akhlaq. Tunjukilah aku, maksud kita minta memberi petunjuk sebaik-baik perangai. Maksudnya kita minta Allah tunjuk, beri hidayah kepada kita sebaik-baik perangai. Di ahsanil akhlak tu sebaik-baik perangai. Akhlak tu perangai. Ahsan tu ialah baik sebaik-baiknya. Fa innahu, sesungguhnya, la yahdi li ahsaniha illa anta. Tak ada siapa pun yang boleh memberi petunjuk kepada aku melainkan engkau ya Allah. Yang kedua. Yang pertama kita minta ampun, yang kedua kita minta petunjuk. Yang ketiga, lagi kita akan bincang macam mana kesannya kalau kita baca doa ini. Wasrif, nyah, tolak. Itu isrif tu maksudnya saya kata nyah. Nyah tu maksudnya tolak. Wasrif anni, daripadaku, sayyi'aha, segala buruk, keburukan tu, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta, tak ada siapa pun yang boleh menolak segala keburukanku melainkan engkau ya Allah. Jadi begini ya, kita minta ampun kepada Allah, insya-Allah Allah ampun dosa kita sepanjang Ramadan ni, Ramadan Al-Mubarak. Lepas tu yang kedua kita minta petunjuk. Sebaik-baik akhlak Allah bagi, Allah terima permintaan kita. Tapi kalau kita berada dalam environment bi'ah yang tak elok, dia akan mempengaruhi kita juga. Sebab itu yang ketiga tu kita sebut wasrif, nyahkan. Jadi maksudnya kita tidak mahu ada di sekeliling kita ni benda-benda yang boleh merosakkan kita. Jadi kita wasrif. Kalau kita betul-betul kita baca, walaupun ni adalah sunat, kalau kita baca iftitah ni, doa iftitah ataupun tawajuh ni, betul-betul kita baca dan juga hati kita ni. Hati kita faham apa yang mulut kita sebut. Daripada hati kita dapat faham apa yang mulut sebut. Bila dia faham, dia minta sungguh-sungguh, dia minta apa yang dia sebut tu, apa yang dia baca tu, Allah makbulkan, insya-Allah kita dapat petunjuk, kita diampun dosa kita. Yang kedua, kita dapat petunjuk. Yang ketiga, kita dihindari di persekitaran kita perkara yang buruk. Jadi kita berada dalam persekitaran yang baik. Bi'ah hasanah. Itu okey. Kemudian lepas tu apa pula? Labbaika wa sa'daika. Aku menerima. Aku maksudnya labbaik, kalau kita pergi Mekah kan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik ni maksudnya kita terima. Kita terima seruan Allah. Kita sambut seruan Allah. Aku pohon. Maksudnya kita terimalah apa yang Allah seru kita buat baik. Wa sa'daika tu juga kita patuh. Kita terima seruan Allah, kita patuh kehendak Allah. Wal khair kullu, kebaikan tu fi yadaika. Kebaikan tu semuanya tu ada pada engkau ya Allah. Yadaika tu tangan, tapi berada pada engkau ya Allah. Wal khairu kulluhu fi yadaika. Wasyarru laisa ilaika. Keburukan tidak ada pada engkau ya Allah.
Itu di hujung tu. Lepas tu, ana bika, aku bersama engkau ya Allah. Tabarakta, maha berkat engkau ya Allah. Wa ta'alaita, maha tinggi engkau ya Allah. Yang akhir, yang keempat. Yang pertama kita minta ampun. Yang kedua kita minta hidayah. Yang ketiga kita minta dinyahkan keburukan. Yang keempatnya, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon keampunanmu ya Allah. Aku bertaubat kepadamu ya Allah. Itu barulah sempurna. Yang kata doa iftitah ataupun doa tawajuh. Saya ulang lagi. Jadi opah bolehlah yang saya hantar tu, opah boleh edar-edarlah kepada rakan-rakan maya kita. Ya. Dah sudah Ustaz, opah chat. Dia opah dah. kat semua grup dah. Okey, tapi saya tak masuk takbir iftitah, saya tak masuk itu. Takbir iftitah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu takbir iftitah. Tapi tawajuhnya, doa tawajuh, saya sebut doa tawajuh. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Kita cuba memahami, aku telah hadap mukaku. Wajjahtu, aku telah hadap wajhiya, mukaku. Wajah ni muka. Kita orang Melayu kata wajah kan. Wajah tu dalam bentuk kalimah perbuatan. PL madhi. Aku telah hadap mukaku. Wajah tu aku telah hadap. Wajhiya, dia wajhi, maknanya wajhi. Wajahku. Tapi bila kita sambung, wajhiya lillazi fataras samawati wal ard, yang mencipta langit dan bumi. Hanifan, cenderung aku kepada kebaikan. Musliman, tunduk patuh kepada Allah. Muslim ni tunduk patuh. Hanifan ni cenderung kepada kebaikan. Itu Hanifan. Kalimah singkat, ringkas, tapi maknanya mendalam dan meluas. Jadi Hanifan ni, kita sebut Hanif maksudnya kita cenderung kepada kebaikan. Musliman, tunduk, patuh, taat kepada Allah. Itu makna Muslim. Wama ana minal musyrikin. Wama, aku bukanlah di kalangan golongan orang-orang musyrikin. Inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Bagi Allah, Rabb al-alamin. Perbezaan Rabb dengan ilah lain. Ilah tu Tuhan. Rabb ni Tuhan yang dia mengatur, dia menentukan perjalanan alam ini dengan baik. Kalau kita sebagai guru, kalau kita kata murabi atau murabiah, murabi, guru lelaki, murabiah, guru perempuan, sama juga mudaris, muallim. Tetapi muallim ni dia ajar, kalau siapa yang ada pernah jadi guru dalam ni, dia hanya ajar untuk memenuhi silibus yang ditentukan. Itu saja. Tapi kalau dia sebagai seorang murabi atau murabiah, dia nak pastikan kemenjadian anak murid dia. Dia nak pastikan apa anak murid dia buat selain daripada di sekolah. Dia akan ambil tahu semua. Itu dikatakan murabi, murabiah. Sebab tu sekolah-sekolah agama, kebanyakannya dia orang panggil guru tu, lelaki dan perempuan tu murabi, murabiah. Dia tak kata mudaris atau mu'alim. Dia sebut murabi, murabiah. Mudaris, mudarisah, mu'alim, mu'alimah. Guru juga. Tapi murabi ni dia lebih kepada memastikan apa yang diajar tu menjadi. Murabi. Macam sekarang ni saya nak pastikan bahawa kita yang berada dalam room ini, dalam grup ini, nak pastikan adakah kita betul-betul solat kita tadi, dalam bentuk terapi tadi dia memberi kesan. Terapi ni memberi kesan dari segi pergerakan fizikal kita, hati kita, perkataan kita. Okey. Ini doa iftitah ataupun kita kata tawajuh. Okey. Berpeluh dah kan. Bila kita bersungguh-sungguh nak sampaikan mesej ini, insya-Allah itu satu terapi juga. Sebab tu saya bila cakap tu saya nak biarkan berpeluh-peluh tak apa. Berpeluh-peluh tu maksudnya kita bergerak tangan kita, mulut kita, perkataan kita, jadi dia biarlah dia seiring, seirama, senada. Jadi kita tak mau kita kata lain, perbuatan kita lain. Jadi oleh kerana itu bila nak jadi seorang imam, selalu saya ingat yang nak menjadi seorang imam tu
dia jangan buat lebih kurang. Nanti rosak di belakang. Nanti rosak di belakang dia kena ini ada. Itu dia yang sebenarnya awal Allahu akbaru kabira, saya tak masuk yang tu. Saya hanya ambil yang ni dulu. Sebab dia ada dua hadis yang berbeza. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu takbir iftitah. Saya tak takut hadis tu. Dia rujukkan hadis, saya takut, tapi ini juga daripada sumber hadis dan juga yang atas tadi Allahu akbar kabira sumber hadis. Ini permulaan kita. Baru iftitah noh. InsyaAllah nanti kalau saya duduk di rumah tu saya siapkan kemudahan bagaimana ada dia punya, boleh tengok dia punya whiteboardnya tu. Nanti saya main singgah-singgah musafir ada sebagai pembimbing kepada asnaf di bawah Mawib ni. Jadi kita main singgah merata. Tapi alhamdulillah Allah bagi kemudahan kepada kita. Kita ada apa teknologi masa kini yang boleh kita manfaatkan di mana saja. Kita bawa saja. Sebab alhamdulillah asnaf-asnaf yang ikuti program tu saya abang install guna apa nama Play Store Smart Quran. Alhamdulillah dia orang semua pakai install. Jadi bila saya sebut surah yang keberapa, kepada contoh ni utlu ma uhiya ilaika, tadi saya ceramah yang ni juga. Surah yang ke-29. Surah Al-Ankabut ayat 45. Jadi depa buka handphone, depa tengok cek. Oh, mudah kan, tak susah. Mudah. Jadi kita nak biasakan kepada mereka ni, handphone tu kita install masuk hadis, ada smart hadis ada yang Jakim, ada smart Quran yang Jakimnya ada, insya-Allah. Baik. Jadi bila kita sebut dari segi itu, permulaan baru bermula, insya-Allah kita akan sambung pada hari-hari yang lain lah. Tapi permulaan tadi kita mula dengan pergerakan kita, berdiri betul-betul tegak macam kita nak kawat. Saya bila latih kawat tu, saya betul-betul kemas, dan juga dalam solat begitu juga. Bila saya jumpa imam, saya nak pastikan saf yang depan tu rapat dan betul. Tumit, pastikan tumit. Tu yang kedua pula, kalau yang belah kanan, yang belah kanan, kalau saya bila tengok saf tu, saya akan tengok bukan sebelah kanan, tangan saya belah kiri. Tapi mereka yang kanan sekali, saya kata yang kanan sekali diam. Kenapa saya kata diam? Memudahkan yang nombor 2, 3, 4 yang akan pergi belah kiri tu, dia akan ambil panduan tengok belah macam ni. Kalau saya begitu, saya akan tengok belah kanan. Kita nak betulkan saf, tengok di sebelah kanan. Ini dalam terapi juga. Tengok di sebelah kanan, pastikan yang kanan tu diam, tak bergerak, tak hundur, tak ke depan. Kalau dia hundur ke depan, rosak saf. Jadi orang akan tengok dia ke depan, orang ikut depan, belakang ke belakang. Jadi sebab tu kita kata yang paling kanan, hujung sana, diam. Imam tu dia kena bagi arahan itu, macam mana kita dalam kawat tu, Scott, sedia. Ke kanan, lurus. Ni bukan nak ajak kawat ni, tapi dalam solat tu dia kena kemas gitu. Pandang depan. Jadi, dalam solat jangan buat itu pandang depan, memang kena pandang depan pun. Tapi, semangat tu. Kadang-kadang saya kata, ini enta ni dulu jadi pegawai tentera, jurulatih, tiba-tiba bila enta jadi imam nampak cerai, nampak loy, itu tak semangat. Walaupun tak semua sama dalam kawat, tapi cara arahannya tu. Kanan sana. Paling kanan diam. Imam kena gitu. Yang kanan diam. Maksudnya memudahkan saf, betulkan saf, luruskan saf. Barulah dia akan cepat. Kalau tidak, nanti yang kanan tu duduk depan, belakang. Sebab itu kita yang kanan tu, jangan kita, orang yang uzur tu, jangan duduk belah kanan. Kadang-kadang ni susah juga nak tegur orang lama-lama ni kan. Kita tegur, saat ni dia sensitif. Patutnya hang yang uzur, hang duduklah belah kiri sekali. Duduk atas bangku. Jadi taklah masalah. Kalau dia duduk belah kanan, dia paling kanan duduk, dia ujung sana. Macam mana kita nak jadikan dia sebagai garis panduan untuk orang lain nak ikut. Jadi nak duduk tang mana, nak beri tang mana. Jadi itu problem kita. Jadi kalau kita solat, terapi solat ni, dia sampai ke arah tu. Dia sampai gitu. Sebab kesan juga dalam solat. Sebab imam suruh nak takbir, pastikan saf yang depan tu clear, beres. Barulah Allahu Akbar. Dia bila mula Allah tu, tangan nak, kalau kita angkat Allahu Akbar,
Jadi bar tu tangan sudah berada di badan dia dah, di depan ataupun di perutnya. Lepas tu kalau kata imam tu dia nak rokok kan. Masa dia tegak macam ni, dia nak rokok. Masa kepala dia tu, badan dia rokok tu, bila dah sempurna rokok tu, bar. Allahu Akbar. Bukan Allah, dia rokok ataupun dia tak rokok lagi, dia Allahu Akbar. Jadi makmum di belakang sana, dia dengar bunyi bar tu, dia akan rokok. Tapi sedangkan ketika itu imam tu masih belum menyempurnakan rokok dia. Itu dalam hal tu nampak mudah kan, tapi kadang-kadang imam ni terlupa kan. Saya pun peringat begitu juga, imam jangan lupa. Ini pergerakan yang penting. Kalau kata perkataan dia tu tak seiring, tak sejalan dengan perbuatan, menyebabkan makmum di belakang akan rokok lebih dahulu daripada dia. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Bila hamidah tu dah tegak dah. Jangan hamidah tak tegak lagi. Jadi makmum yang duduk jauh, saf yang belakang sekali tu, dia dengar hamidah tu. Dengan hamidah tu dia dah tegak. Padahal imam tak tegak lagi. Sebab tu disiplin dia kena ada. Adab ini kena ada. Tertib dia tu kena ada. Lepas tu bila nak sujud, Allahu Akbar. Bila bar tu maksudnya dahinya tu sudah kena lantai. Sebab tu makmum bila bar tu baru dia jangan bila imam Allah jadi dia pun ikut. Tak. Dia kena bagi imam tu sempena sujud dia tu. Allahu Akbar. Jadi barulah nampak pergerakan tu elok. Allahu Akbar. Jadi setiap sebutan tu yang bila bar tu sudah selesai dia punya perbuatannya. Jadi dalam terapi dia kena begitu. Jadi okey. Tadi bila kita dah takbir Allahu Akbar, kita dah mula dengan tawajuh, dah mula dengan takbir iftitah, baca dan memahaminya, insya-Allah dia akan mendidik hati kita. Sebab perkataan kita, perbuatan kita, hati kita selari. Sebab itu dalam ayat Quran, surah Baqarah, buka surah yang kedua, ayat yang ke-45. Ayat yang ke-45, wasta'inu bis-sabri was-salah wa inna lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolong dengan sabar dan solat. Sesungguhnya solat itu amat berat bagi kamu melainkan orang-orang yang khusyuk. Bila sebut orang yang khusyuk ni, bagaimana nak didik kita jadi orang yang khusyuk tu? Kita macam saya sebut tadi, terapi ni penting. Terapi solat tadi. Kita kena betul-betul kemas betul-betul, insya-Allah. Fokus, concentrate. Jadi kita buat kerja tak concentrate, tak fokus, hasilnya, kesannya kurang. Apa juga? Sebab anak-anak kita kalau belajar di universiti ke, di sekolah ke, subjek yang dia nak baca tu dia kena fokus betul-betul. Barulah dia akan dapat. Kalau tak fokus tak boleh. Nak buat apa pun dia kena fokus. Dan solat ni kalau dia faham, dia betul-betul solatnya tu sampai peringkat terapi, dia memberi kesan. Jadi orang yang khusyuk. Sebab itu disebut wasta'inu bis-sabri, minta tolong dengan sabar, was-salah dan solat, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya solat itu amat berat bagi kamu melainkan orang yang khusyuk. Dia bukan berat apa. Orang yang tak khusyuk dia rasa berat. Dia gelisahlah, lambatlah imam ni. Jadi dia jadi tak macam tak stabil lah. Tapi kalau dia khusyuk, dia fokus. Jadi orang solat fokus betul-betul. Apa juga kita nak buat, nak belajar apa pun kena fokus betul-betul, insya-Allah kita akan berjaya di situ. Kalau tidak, dia rasa berat lah. Jadi sebab itu jangan jadi kebiasaan kita angkat tangan Allahu Akbar, sebut Allah tu pun tak kemas. Bukan jerit tapi kalau orang lelaki dia apa kemas betul sebagai imam. Allahu Akbar, sebagai imam. Barulah semangat di belakang tu dengar semangat ni. Allahu Akbar. Jadi bunyi pun lembek. Tak mau, dia kena betul-betul cergas. Jadi kita habis solat tu kita rasa berpeluh. Berpeluh tu maksudnya itu juga memberi satu kesan yang baik.
Sebab dalam hal itu juga sebagai panduan kepada kita sebelum kita tamat, insya-Allah kita akan sambung-sambung. Terapi solat ni panjang bicaranya, insya-Allah. Kita akan buat cara amali, boleh saya tunjuk nanti dalam masa saya balik rumah nanti. Muru auladakum bis solah. Yang ada anak, yang ada cucu di rumah, Nabi kata, suruhlah anak-anak kamu solat wahum abna'u sab'i sinin. Apabila dia berusia 7 tahun, kamu suruh dia solat. Maksudnya suruh tu, kita tunjuk ajar, kita bagi dia ikut kita. Wadribuhum abna'u ashrin. Pukul dia, anak tu bila umurnya 10 tahun. Pukul tu bukan pukul macam kena sebat di penjara tu. Bukan, maksudnya pukul tu dengan pengajaran dia lah. Pengajaran kita, cara pendekatan kita, approach kita macam mana. Macam-macam kita gunakan supaya anak tu akan melaksanakan solat ketika 10 tahun. Bila 7 tahun dia mula, dia dah terbiasa dengan 7 tahun, kita tak paksa dia tapi kita ajak dia juga, akhirnya 10 tahun mudah. 10 tahun ni lengkungan anak kita cukup umur lah. Kalau anak perempuan, kadang 9-10 tahun tu dah cukup umur. Anak lelaki, selalunya, kalau dia maksimum dia 15 lah. Tapi anak perempuan ni lebih cepat kematangan lebih awal, baliknya lebih awal. Okey. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Pisahkan. Bila 10 tahun tu, maksudnya lepas itu pisahkan tempat tidur mereka. Sebab itu sekurang-kurangnya rumah orang Islam ni tempat tidur sekurang-kurangnya 3 bilik tidur. Bilik tidur. Ruang tamu, dapur tu soal lain, bilik ayak tu lain. Tapi paling kurang 3. Bilik tidur pertama ialah ayah dan ibu. Bilik tidur yang kedua ialah anak perempuan. Bilik tidur yang ketiga ialah anak lelaki. Jangan biasakan mereka tidur bersama dalam satu bilik. Walaupun adik-beradik. Sebab saya ada kes, banyak kes juga. Ketika saya mak kuasa Jabatan Agama Islam Kedah dulu, ada kes yang kita tangkap mengandung. 2 beradik mengandung. Sebab itulah bila kita tak pisah tempat tidur, dia tidak ada privacy. Anak perempuan kan nak salin pakaian semua, dia bila adik ke abang tengok adik dia tu salin pakaian begitu, dia akan timbul satu hal cerita yang lain pula. Rancangan yang menyebabkan mengandung kita kata hubungan adik-beradik, adik abang, adik kak ke, berlakunya mengandung. Di luar sana tengok dia duduk main compound latihan kot. Okey, dia ada kenduri kat belakang ni. Okey. Ada juga kes yang saya buat tangkapan, bawa ke balai polis. Anak perempuan tingkatan 5 mengandung dengan ayahnya. Bila saya pergi ke rumah mereka ni tak ada bilik tidur. Pakai tidur gitu saja. Tak ada bilik tidur. Ini juga perkara yang boleh menyebabkan berlakunya sumbang mahram. Sebab itu paling kurang rumah kita ni kena ada 3 bilik tidur. Paling kurang tapi jangan 1 atau 2 bilik tidur. Paling kurang. Sebab lah ni rumah-rumah perumahan lah ni paling kurang pun 3 bilik tidur. Jadi biar asin, jangan campur anak-anak kita pun jangan bagi tidur dengan kita lah. Bila sampai peringkat macam tu jangan lagi. Bagi mereka tidur terasingan. Itu antaranya perkara yang diajar oleh Nabi SAW. Dan ada sebarang pertanyaan nak? Apa? Okay, kita buka soalan. Jika ada ni, boleh tanya dengan Ustaz. Rasa sudah dah jelas tak? Ada Kita akan soalan. sambung lah. Saya akan cuba di rumah saya nanti bagaimana cara saya nak tunjuk cara praktikalnya, cara kita punya pergerakan kita.
supaya kita nampak bila sebut terapi tu, kita nampak cara kita rokok kita, cara sujud kita, sujud yang betul lah. Sebab ketika ada sujud yang betul tu, dia membekalkan oksigen di kepala kita. Itu dari segi sudut sains lah, kita akan lihat macam mana dari sudut sainsnya, pergerakan kita, bangkit kita, bangun kita. Jadi pergerakan kita ketika kita nak pergi pada rukun pertama, kedua, ketiga, pergerakan kita tu juga turun kita tu walaupun berbeza setengah turun atau bangun, itu dia tak menjadi masalah dari segi hukum solat tu sah. Cuma bila kita ikut step dia, insya-Allah dia membantu kita dari segi terapi. Bagi yang tak mampu, yang uzur, lututnya pun dah tak boleh nak ni juga, itu lainlah, dia bolehlah bangkit cara yang mudah. Tetapi kalau sepatutnya turun kita tu nak turun ke sujud tu, turun apa dulu? Lutut. Lepas lutut baru dua tangan, dua tapak tangan. Lepas tu baru dahi kita. Itu stepnya. Bangun begitu juga. Bangun kita ikut step. Itu dalam terapi lah. Tapi kalau yang bangun terus straight tu, itu tak masalah. Dari segi hukum tak membatalkan dan juga tidak menghilangkan pahala. Tetapi dari segi step-step kita bergerak kita tu. Itu kami ajar terapi ni dalam bentuk begitu. Cara kaki kita. Kadang kita lebih kurang ya, orang lelaki yang ngatur gitu. Tapi kita nak semua hadap ke kiblat. Jari-jari kita semua hadap ke kiblat. Muka kita pun hadap ke kiblat, tapi cuma kita menundukkan kepala kita melihat ke tempat sujud. Kalau kita begitu, tengok depan macam-macam kita akan nampak. Itu akan merosakkan kekosyakan kita. Ada pertanyaan, puan-puan? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz kata yang kita mohon ampun, mohon petunjuk dan lindungi daripada keadaan sekeliling tu kan. Kita maknanya dalam lintasan hati kita lah ya, kalau kita berjemaah. Jadi ambil masa juga kan nak kita, kalau jemaah tu kita tengok keadaan lah. Tapi kalau kita solat seorang-seorang, kita tak ada masalah nak baca sampai habis kan. Kalau kita jadi imam tu, kalau kita baca sampai habis tu, datanglah pula tengok suasana lah. Yalah. Tak ada suasana lah. Jangan jadi kita sebagai imam ke atau kita berjemaah mengganggu orang lain. Tapi untuk latihan kita banyak lagi solat. Solat sunat kita pun banyak, macam-macam solat. Lepas tu solat malam ada banyak lagi yang kita boleh buat bersendirian. Lakukan begitu. Tapi yang empat lah sebenarnya, ada empat. Permohonan kita dalam doa kita tu ada empat. Yang pertama tu kita minta keampunan Allah. Yang tu dikatakan apa? Faghfir li dzunubi jami'a. Ampunkanlah segala dosa-dosaku ya Allah. Okey. Yang kedua pula kita minta hidayah supaya perangai kita baik. Selama ni perangai kita buruk. Jadi kita minta wahdini li ahsanil akhlaq. Tunjukilah daku sebaik-baik perangai. Tu yang kedua. Yang ketiga kita sebut, kita minta nyahkan. Nyah. Atau bahasa lain kita guna apa? Daripada nyah. Hindarilah. Jadi wasrif anni sayyi'aha. Wasrif anni, nyahkan daripada aku sayyi'ah, buruk pekerti. Jahat pekerti. Kita tak mau ada di lingkungan kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, astaghfiruka wa atubu ilaik. Di ujung tu, aku mohon keampunanmu dan aku bertobat kepadamu. Barulah soal cerita secara wasal sepatutnya. Jadi dia kita baca tu dengan sungguh-sungguh lah, dengan faham kita baca, dia memberi kesan. Jadi saya akan ulang balik sebelum kita tamat ni saya ulang. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang ni kita panggil takbir iftitah. Lepas tu doa tawajuh ataupun tawajuh. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Kita baca kalau dalam ni kita baca cepat-cepat lah sikit. Jangan baca cara tartil.
lambatlah. Tapi kalau kita sempat baca ketika dalam berjamaah tu, cepat tu biar sebut betul-betul lah. Jangan sebut pun tak betul, itu rosak juga. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu kebiasaan kita hafal di situ. Kalau kita sambung habis, Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa antaraftu bi zambi faghfir li dhunubi jami'a. Bila kita sebut itu tu, dia rasa ada hati kita, keluar daripada hati kita betul-betul. Tulisan kita, itu dia memberi kesan. InsyaAllah kalau Ramadan ni kalau kita boleh latih begitu, insyaAllah. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq. Fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'ah. Bila kita wasrif tu maksudnya kita betul-betul rasa selama ni kita dah buat dosa ataupun kita berada dalam lingkungan yang tak baik, kita dapat bayangkan cara kita nak minta kepada Allah tu supaya nyahkan. Gitu. Bukan kita angkat tangan, tapi dalam perasaan kita, hati kita, nyahkan. Wasrif anni sayyi'ah la yasrifu anni sayyi'ah illa anta. Labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laisa ilaik annabika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Habis tamat kat tu. Boleh puan-puan, insyaAllah. Dia nak kena, kita nak baca tu betul-betul, janganlah gini-gini kepala kita, tapi dalam hati kita tu betul-betul fokus. Itu dia katakan orang yang khusyuk ni, dia fokus, concentrate. Dia tak ada ingat dari fikir dari dalam solat ni betul. Kalau kita nak ingat benda-benda lupa pun dalam solat lah. Kat kunci kereta kat mana, cari tak jumpa, dalam solat nampak. Tapi ada orang kata kalau hilang kunci kereta, solat, nanti nampak lah. Itu tak kena. Kita letak kunci kereta kita tu atas apa, sekolah masjid tu. Kita lupa, masa kita takbir tu pun nampak. Allahu Akbar, Allah kunci aku duduk ada di, itu. Ada nak berhenti nak ambil kunci atau tidak? Itu dia fikir, saat ni orang kebas kunci kereta aku. Jadi dia macam-macam, jadi lalai kita dalam solat kita. Baik, ada persoalan yang lain? Ya, insyaAllah. Kita akan sambung nanti. Kita akan cuba perhalusi lagi. Kita mendalami lagi, insyaAllah. Okay, baik Ustaz. Kita boleh akhiri program kita Ustaz ya. InsyaAllah kita sambung lagi. Okay, baik. Alhamdulillah. Jazakallahu khair al-fadil Ustaz Kamarudin Kasim atas perkongsian ilmu dan kupasan yang cukup jelas sebab kita pada malam ini mengenai terapi solat itu, yang mana semua ibadat yang diperintahkan Allah SWT memberikan kesan positif dalam ibadat rutin yang kita laksanakan, dan moga Allah SWT melipat gandakan pahala dan kebaikan yang dilapangkan dada dan memperolehi jiwa yang tenang dan bersyukur atas nikmat Allah SWT. Dan insyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu depan. Dan terima kasih kepada para jemaah duduk bersama-sama dalam majlis ilmu ini hingga ke akhir siaran. Dan Ustaz, saya serahkan pada Ustaz kembali untuk tutup majlis kita ni dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.